Pertama, kena terima dulu fizikal yang kita. Kalau fizikal yang Tuhan bagi dekat kita. Kalau kita ni berkulit gelap ataupun kita ada penyakit sopak, tahu penyakit sopak yang ada putih-putih tu kan? Ataupun kita ni gemuk, kita ni kurus ke, kita ni pendek ke, pertama saya esteem orang yang rasional, orang yang positif, dia kena accept dulu anugerah Tuhan bagi tu. Maksudnya saya esteem dia adalah orang yang kategori bagus, kategori baik. Kemudian saya esteem yang kedua, cikgu definisikan dia sebagai dia kenal potensi diri dia untuk berjaya. Dia tahu kemahiran dia susah nak ingat. Kalau belajar, ada orang baca sekali dia boleh ingat. Ada orang baca 10 kali baru boleh ingat. Ada orang baca 100 kali baru ingat. Ada orang baca 2 tahun, belajar 2 tahun baru dia tahu, baru dia faham. Jadi dia kena accept, dia kena tahu bahawa dia kalau orang dia tahu bahawa dia bukan jenis baca sekali boleh ingat, maka dia kena terima benda tu. So dia kena change lah. Jadi dia kena, mungkin dia orang yang baca 100 kali. Dia mungkin orang yang baca, ataupun ada orang yang belajar dia tak boleh belajar seorang-seorang. Dia hanya boleh belajar secara berkumpulan, group study misalnya. Maka dia kena terima bahawa dia adalah yang macam tu. Ada orang dia tak boleh belajar kalau kat rumah. Ada orang dia tak boleh belajar, boleh fokus dalam kelas. So setiap orang tu dia ada potensi masing-masing. Jadi orang yang tahu diri dia bagaimana sepatutnya dia know dia punya diri dia, yourself, maka dia tahu macam mana nak manage. Dan yang ketiga adalah orang yang ada self-esteem yang bagus ni mestilah orang yang sentiasa berfikiran positif, baik sangka dengan diri dan persekitaran. Okay? Dia kena baik sangka dengan persekitaran. Dengan apa yang berlaku, sekolah, cikgu bebel-bebel, dia kena steady. Maksudnya dia tahu. Ada perkara yang you rasa macam cikgu tak suka you. Tapi you berfikiran positif. Maksudnya you yang sangka, persepsi saja. Ya, maksudnya anda saja yang membuat persepsi bahawa cikgu tak suka diri you. Maka dengan mengubah cara persepsi itu, insya-Allah akan bantu meningkatkan self-esteem anda semua. Kemudian scholar, seorang sarjana nama dia Khan, pada tahun 1980 dia buat kajian. Dia kata self-esteem ni adalah kesedaran. Kesedaran apa? Mengenai diri sendiri secara mutlak mengenai peribadi. Macam cikgu cakap tadi lah. Dia tahu bahawa dia ni pendek, dia tahu dia ni gemuk, dia tahu dia ni kulit gelap, dia tahu kulit dia ni sensitif, ada eczema, dia tahu ada penyakit tak cukup darah, anemia, dia juga tahu mungkin dia ni lambat membaca, dia tahu diri dia adalah susah nak menghafal. Maka adalah kesedaran mengenai diri secara mutlak mengenai peribadi. Yang ketiga, James tahun 80 pula kata self-esteem adalah kesedaran ataupun satu kepuasan ataupun tidak puas dengan diri. Sama ada dia puas ataupun tak puas dengan diri sendiri. Ini maksud self-esteem. Ada orang dia tak puas. Kenapalah muka aku ni tak handsome macam kawan? Kenapalah muka aku ni tak cantik macam artis? Kenapalah tak cantik macam model misalnya? Kenapa kulit aku tak cerah macam orang lain? Ataupun macam kawan yang lain? Maka ini definisi James. Yang inilah yang berlaku pada manusia. Itu maksud self-esteem. Kenapa kita nak bincang pasal self-esteem ni? Pertamanya, self-esteem ni dia ada hubungan dengan emosi. Emosi yang sangat penting untuk hargai diri. Yang kedua, dia ada kaitan dengan emosi yang akan membantu diri untuk membuat adjustment dalam masyarakat. Hari ni kalau awak tahu bahawa awak ni rendah, maka awak kena tahu. Maksudnya kena ready. Akan ada kawan-kawan, terutama mungkin pelajar tingkatan 1. Masuk aja sekolah esok, akan berlaku kes bully ataupun ejek-mengejek. Macam sekolah rendah ada ejek-mengejek, kau pendek, kau apa semua. Yang ni kena tahan. Maksudnya kalau kita ni pendek, kita kena akui bahawa kita ni pendek. Jadi tak perlu nak marah. Maksudnya bila kita terima, yalah aku pendek, jadi apa kau punya masalah? Macam tu kan. Kalau kita ni pendek, kau pendek, orang hina.
Maka kalau orang self-esteem dia bagus, dia steady je. Yalah memang aku pendek, kau apa masalah kau? Bukan aku yang nak pendek. Dah Tuhan bagi aku pendek. Kau apa hal? Gitu kan. Jadi itu kaedahnya. Ataupun orang cakap, kau ni kulit gelap lah. Memanglah kulit aku gelap. Apa masalah? Tuhan yang bagi. Aku terima, redha, alhamdulillah, kulit aku gelap. Aku tak kacau orang, aku tak usik orang. Itu tadi. Kalau kita ada self-esteem yang macam tu, maka tak timbul isu konflik. Tak ada isu kita rasa macam merajuk ataupun murung, menangis. Kita terima. Kau ni sakit lah, kau demam kan? Macam tu kita demam sesama kan. Kau ni asyik demam sesama lah. Memanglah demam sesama. Bukan aku nak demam sesama, tapi dah memang kena demam sesama. Terimalah. Macam tu hari ni kan. Ramai kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita terima COVID. Terimalah. Redha lah kan. Jadi tak perlulah rasa macam orang yang kena COVID tu berdosa. Kau ni tak jaga SOP. Tak timbul isu tu. Maksudnya kena terima dia. Ya Allah, aku dah buat, dah jaga SOP, dah jaga pakai mask, jaga penjarakan, tapi kena juga. Syukur alhamdulillah. Maksudnya terima je. Alhamdulillah ya Allah, terima je. Macam tu. So itu kalau orang yang self-esteem yang tinggi. Jadi saya nak bagi tahu dekat anda semua kenapa kita kena bincang self-esteem ni. Sebab kalau tak cikgu tak uruskan isu self-esteem ni, kalau anda semua tak selesaikan self-esteem ni, kegagalan sebenarnya bukan daripada isu kamu kena bully. Kegagalan kamu bukan sebabnya subjek matematik itu lemah, susah. Belajar sains tu susah, belajar admat tu susah, belajar fizik tu susah, ataupun belajar basic account tu susah. Itu bukan punca kegagalan sebenarnya. Tetapi bagaimana kamu, individu itu mentafsir potensi diri kamu. Ini kata James 1980. Contoh Arif ambil basic account, kelas basic account. Yang hari ini you tak boleh buat tu bukan sebab basic account tu susah. Tetapi sebab you dah set dah dalam diri bahawa you dah dengar dah cakap orang basic account susah. Ataupun jana ni you belajar tentang matematik, you dah set dah matematik susah, difficult, susah. Perniagaan susah. Maka dia akan jadi susah. Self-esteem you akan jadi down. You akan jadi lemah. Bila self-esteem lemah, dia akan kait dengan self-confidence pun akan jadi lemah. Ini kata James. Yang kedua, pentingnya isu self-esteem ni adalah inilah ramai pelajar yang tak suka masuk subjek susah. Tak suka belajar. Hari ni kalau tingkatan 4, masuk kelas, dapat masuk kelas admat, masuk kelas yang ada fizik, dia dah risau. Masuk kelas perakaunan, dia nak tukar package. Dia kata susah, dia tak nak. Itu tadi. So bila tak nak belajar, subjek-subjek susah, maka susahlah hidup. Dia hidup ni, kalau kita nak hidup ni pelajar-pelajar cikgu Janani ke siapa ni semua yang ada 19 orang, Aizara, Ridwan, Ain, Zulaika, Natasha sebagainya. Memang kalau boleh hidup kita ni memang nak mudah je. Kalau boleh kita tak nak belajar, tahu-tahu dia dah pandai. Kalau boleh kita tak nak pun datang sekolah. Kalau boleh kita nak duduk kat rumah, makan, minum, tengok TV, tengok movie Korea, main game. Kalau boleh hidup kita memang macam tu. Memang nak macam tu. Tak nak susah. Ramai macam tu. Siapa pun. Kalau tanya cikgu pun macam tu. Kalau boleh nak duduk kat rumah, duit datang. Tiba-tiba orang bagi duit aja. Sehari RM10,000 kan. Lepas tu nak pergi melancong, pergi London, pergi UK, pergi Jepun, pergi Korea. Memang hidup kalau boleh kita nak yang macam tu. Tetapi itu hanyalah imajinasi semata-mata. Itu hanyalah hayalan semata-mata. Realiti hidup kita kena move on ataupun kita perlu hadapi, kita perlu challenge diri kita untuk hadapi subjek-subjek ni. Jadi kalau kata cikgu matematik memang susah lah, fizik memang susah. Ya memang susah, tetapi bukan bermakna you tak boleh buat. Kalau belum cuba, belum buat lagi, you dah rasa tolak diri, dah rasa lemah, maka yang ke depan seterusnya tak jadi, tak boleh juga. Memang tak boleh. Pasal you dah block dah. Tapi kalau you cakap, cikgu saya tahu dia susah, matematik, fizik memang susah, aku tahu fizik ni susah, tapi insya-Allah aku cuba. Macam tadi Cikgu Taufik bagi tahu, ada orang baca sekali dah faham, tapi aku rasa aku ni orang yang baca 100 kali baru aku faham. Kalau awak ada pemikiran macam tu, insya-Allah
Allah Tuhan akan tolong. Mustahil Tuhan tak tolong. 100 kali percubaan, 100, 1000 kali percubaan latihan, takkan dia tak boleh jawab soalan yang sama. Dia pusing-pusing tang tu je nak ambil SPM esok, PT3 ke, soalan exam ke, dia belajar, dia pusing-pusing dekat situ je. Tak lebih daripada itu, dia pusing-pusing dia. Kona-kona je kan, macam dia belajar sifir. Kejap darab, kejap tanya bagi, pusing-pusing, itulah jawapan dia. Okay, baik, itu perkara. Yang bila dah tak suka dah, bila self-esteem dah tak betul, cara berfikir dah tak betul, maka bila self-esteem lemah, itulah punca menjadi ramai pelajar tak nak datang ke sekolah. Tak nak masuk PDPR. Alah, bosan lah dengar cikgu kaunseling membebel. Alah, bosan lah belajar matematik ni. Alah, bosan lah belajar bahasa Melayu. Bosan lah belajar pendidikan Islam ni. Aku tak suka lah belajar. Ini sebab self-esteem. Alah, kalau aku belajar pun aku tak faham lah. Aku ni kelas belakang. Aku ni kelas orang tak pandang. Aku kelas yang orang yang yelah, semua orang tak kata aku tak pandai. Yang pandai kelas depan aja, yang kelas epsilon saja, kelas gamma aku ni. Dia dah set macam tu, habislah. Maka dia akan jadi dia tidak mahu masuk kelas, tak nak belajar. Apa lagi? Kemudian self-esteem tu juga boleh menyebabkan berlakunya kes bully. Jadi mangsa, dia sama ada dia jadi mangsa ataupun jadi pembuli. Mangsa ni, kalau dia rendah, kalau dia lemah, dia kena ejek dan sebagainya, dia jadi mangsa lah. Pembuli ni sebenarnya dia pun lemah. Dia sebenarnya pun lemah, dia pun tak pandai belajar pun, dia bukanlah bagus pun belajar kan. Tetapi dia nak tunjuk kuat. Jadi dia bully orang supaya nampak kesempurnaan. Tapi kalau kita tanya pembuli tu, kita suruh dia jawab 4 kali 4. Dia pun tak boleh jawab. 100 tambah 80. Terkial-kial dia nak mengira. Tapi disebabkan dia nak cover dia punya kelemahan, maka dia jadi orang yang kuat, dia bully orang. So sebenarnya kalau kes ini berlaku kes bully dalam kalangan murid, cikgu akan tengok kedua-duanya, mangsa dan juga pemangsa. Cikgu takkan nampak pembuli tu orang yang kuat, tapi sebenarnya orang yang lemah tetapi menyamar untuk menjadi orang yang kuat. Jadi siapa perlu tolong? Dua-dua ni kena ditolong lah. Mangsa pun kena tolong, kena kaunseling. Yang jadi pembuli pun kena kaunseling. Sebenarnya dia lemah, tetapi dia nak cover diri bahawa dia tu tak lemah. Sebenarnya lemah. Sama je dengan mangsa sebenarnya. Okey, baik. Yang seterusnya, punca murid prestasi rendah tidak meningkat. Sebab itulah subjek ni tingkatan 4 ni risau juga kan. Pengetua dalam mesyuarat baru ni pun risau saja sebab markas lulus untuk beberapa subjek, banyak subjeknya tak berapa memberangsangkan. Tidak meyakinkan untuk you ambil SPM. Sebab soalan-soalan model pintas yang cikgu-cikgu subjek awak bagi tu sebenarnya soalan yang agak mudah tetapi tidak boleh dijawab oleh para pelajar, terutamanya tingkatan 5. Jadi you kena bekerja keras sikit, berusaha lebih sikit. Lebih lagi untuk supaya awak boleh kuasai satu-satu subjek tu. Kita faham 2 tahun lepas ataupun tahun lepas banyaknya PDPR disebabkan pandemik COVID. Jadi banyaknya yang tak dapat bersemuka. Kalau belajar online pun sukar. Nak tak nak sekarang ni buku teks dah bagi, kalkulator pun dah banyak yang dah dapat, maka gunakanlah sebaik mungkin. Mana yang tak dapat kalkulator ataupun dah rosak semula, tak apa, insyaAllah. Nanti ingatkan cikgu je, nanti kita akan cuba bantu mana yang kita boleh bantu. Pihak sekolah sentiasa akan membantu anda yang susah, yang sukar, insyaAllah. Okay. Jadi bila tak meningkat, disebabkan self-esteem. Alah, aku belajar pun sama je result je. Macam tak faham-faham pun. Maka itu salah ya. Maksudnya you belajar baru sikit. Belum belajar banyak lagi. Okey, seterusnya self-esteem ni juga boleh menyebabkan punca kepada kemiskinan. Jadi bila atuk dah jadi asnaf zakat, ayah jadi asnaf, nanti awak pun jadi asnaf, nanti ada anak pun jadi asnaf. Lepas tu generasi seterusnya jadi asnaf. Sebab apa? Orang miskin, dalam kajian banyak self-esteem orang miskin sangat rendah. Dia punya harga diri dia sangat rendah. Dia berpaut saja dengan orang lain. So cikgu harap pelajar-pelajar SMK USG 23, tak apa kalau mak dan ayah adalah asnaf zakat daftar. Tetapi kamu ni jangan jadi asnaf zakat dah. Cara dia nak keluar daripada asnaf zakat adalah belajar sungguh-sungguh. Belajar.
hanya dengan cara belajar je rajin-rajin, kemudian dapat keputusan yang bagus, yang cemerlang, masuk universiti, dapat pekerjaan yang bagus ataupun you buat bisnes sendiri sebab ada ilmu dah, masuk degree dah, maka awak bukan jadi asal zakat, malah awak adalah pemberi zakat yang banyak, yang terbesar. Bagi semula duit zakat, duit mungkin awak seorang businessman gaji sebulan 40,000 sebulan, kan macam Datuk Alip Syukri misalnya, sebulan you boleh bayar zakat 5,000 contohnya kepada asnaf-asnaf zakat, orang miskin sebagainya, tolong orang miskin. Dulu tak apalah keluarga mau zakat, ada banjir nak minta duit bantuan, ada nak masuk sekolah nak minta bantuan, mak ayah tak apa, it's okay, tak apa, terima, redalah dengan ujian Tuhan tu tadi. Tetapi awak seharusnya tidak begitu. Cara nak bantu mak ayah, cara nak keluar kemiskinan, mestilah cara dengan ilmu ni. Ni ingat pesanan cikgu. Tak apa sekarang ni dapat voucher ke apa, ambil saja. Dapat beasiswa, ambil je. Tetapi bila belajar betul-betul, ingat keluar daripada kemiskinan ini. Ambil beasiswa PTPM, belajar sampai peringkat ijazah dan kemudian ataupun diploma, maka jadilah orang yang memberi zakat, bukan lagi penerima zakat. Baik. Cikgu, macam mana self-esteem saya ni terjadi? Kenapa saya rasa macam rendah diri? Kenapa saya rasa macam lemah? Kenapa saya rasa cepat menangis? Saya tak kuat dan sebagainya. So, apa yang berlaku hari ini pada anda semua adalah disebabkan oleh pengaruh. 3 pengaruh kuat sebenarnya dalam hidup kamu sebagai seorang pelajar. Pertama, sebab persekitaran di rumah tu tadi. Siapa yang membentuk awak hari ini? Boleh jadi mak dan ayah awak. Boleh jadi abang, kakak awak. Boleh jadi mak saudara, boleh juga jadi maksudnya orang yang ada di dalam rumah tu. Mungkin duduk dengan nenek dan sebagainya, maka kamu membesar dengan self-esteem yang itu, yang rasa macam tu. Kalau jenis suasana yang suka ejek-mengejek, suka mengusik adik-beradik dan sebagainya, maka kamu mungkin membesar dalam keadaan self-esteem yang takut. Maksudnya nak bercakap dalam kelas pun jadi pemalu, tak boleh nak bercakap. Orang ngejek, gagap. Benda tu akan membentuk anda. Selepas di rumah, kalau mak dan ayah mungkin ada leaking ataupun tersilap mengasuh awak, ataupun kakak dan abang awak asyik marah saja dengan diri awak, leaking benda tu, orang yang seterusnya yang menyebabkan awak jadi hari ini adalah mungkin jiran. Mungkin dapat jiran yang jenis suka orang kata jaga tepi kain orang kan, asyik nak mengindap aja, salah silap keluarga awak, asyik nak cari salah silap awak aja kan. Mungkin ada jiran-jiran yang macam itu, ataupun ada jiran-jiran ataupun kawan-kawan yang berjiran yang suka mengejek dan sebagainya, kelemahan orang ataupun suka mengata orang dan sebagainya. Dan awak pula ataupun keluarga awak pula jenis orang kata cepat koyak kan, istilah sekarang ni, cepat koyak, sedih. Maka self-esteem tu menjadi lemah. Dan akhirnya sekali dah habis membesar, cukup darjah 6, masuk darjah 1, masuk sekolah, sampailah sekolah menengah. Sekolah juga membentuk self-esteem awak. Kalau awak jumpa cikgu yang kata, awak ni pemalas, lemah, bodoh, bangang, contoh ayat tu, maka awak pun jadi macam tu, lemah. Tapi kalau ada cikgu yang menggalakkan, encourage you kan, macam cara saya ni, awak ni sebenarnya bagus, awak sebenarnya bagus, boleh buat matematik, boleh buat fizik, belajar lebih rajin, dapat cikgu-cikgu yang positif, so insyaAllah self-esteem awak pun jadi akan positif. Dapat juga kawan pula dekat sekolah, dalam kelas, yang kalau awak tersalah, dia betulkan, dia kata tak apa Arif, betul apa ni salah, tak apa, it's okay, tak apa Ridwan, salah kita betulkan. Kalau jenis kawan support macam tu, Alhamdulillah. Tetapi kalau dapat kawan kita buat tersilap, katakan siapa sini Syasha ke buat tersilap, sekali digelik, ha. Azira buat tersilap, ha. Ain buat tersilap, dia orang gelak, maka boleh self-esteem you juga akan boleh jadi down kan. Semua dia akan jadi down. Sebab itulah cikgu tak nak budaya sekolah, dekat sekolah budaya yang sampah macam tu kan. Kalau boleh ya, pelajar-pelajar tingkatan 1 jangan ada budaya yang negatif, suka mengejek orang, suka memperkecilkan orang, mentertawakan kesilapan orang. Jangan ya, sebab boleh menyebabkan orang itu jatuh. Ayat-ayat Joker kan, kadang-kadang Joker ni kan, kalau kita tengok filem Joker kata, aku tak pernah usik orang pun, kenapa orang usik aku?
Hari ni aku jadi jahat bukan sebab aku nak jadi jahat, tapi korang yang menyebabkan aku jadi jahat. Nah, sama macam kes pembuli tadi lah. Aku jadi pembuli ni sebenarnya asalnya bukan sebab aku nak jadi pembuli, tapi korang yang menyebabkan aku jadi pembuli. Sebab dulu aku masih kecil, kau bully aku, sekarang aku dah besar, aku nak bully pula yang junior. Maka dua-dua tu ada penyakit lah. Maksudnya yang mangsa pun perlu dibantu, yang pembuli pun perlu dibantu. Ini semua datang daripada penyakit self-esteem yang rendah. Okey, baik. Okay, sekolah. Setakat ni ada nak soalan? Ada soalan setakat ni, pelajar, murid? Tak ada cikgu. Setakat ya. Okay. Kalau ada nak celah, bagi tahu aja. Okey, kesan self-esteem yang rendah ni, ini yang berlaku, iaitu mengalami masalah psikologi. Apa yang dikatakan sebagai masalah psikologi? Contoh dia, malu tak rasional. Cikgu suruh ke depan, okey Arif, ceritakan sejarah tanah Melayu yang awak tahu. Oh, diam. Arif pun diam je. Diam tak tahu lain. Kalau tak tahu, cakap tak tahu kan. Ataupun yang banyak dia diam, dia tak bagi tahu, dia tak tahu. Tapi ataupun dia tahu sebenarnya, tapi dia kata dia tak tahu. Banyak jenis manusia. Ada 4 kuadran. Nanti satu masa nanti cikgu akan ajar 4 kuadran tu apa dia. Ada manusia yang dia tahu, dia tak tahu. Kawan tahu, dia tak tahu, dia tak tahu. Maksudnya, ataupun dia memang tak tahu. Tapi kebanyakan pelajar, cikgu percaya ramai kamu tahu, tetapi tak tahu nak menyampaikan. Malu. Inilah dinamakan sebagai malu tak rasional. Dan ada kaitan dengan penyakit psikologi, penyakit mental. Takut tak rasional. Tak pernah tengok hantu pun, asal gelap je, takut ada hantu. Itu contoh takut yang tak rasional. Kemudian orang yang cepat putus asa. Baru dapat admit, asyik dapat 5, dapat 6 je kan. Markahnya mam, tak pernah lulus lah maksudnya. Dah monyok. Alhamdulillah matematik admit aku. Dapat fizik makan 10, 11 saja kan. Ataupun akaun dapat makan 14, dah moncong. Ataupun tak nak dah tengok subjek matematik, buang kertas tu koyak. Ataupun dia lari daripada masalah. Maksudnya dia tak nak datang sekolah dah. Cikgu call, tak ambil tahu, ayah pujuk pergi sekolah tak nak, mak pujuk pergi sekolah tak nak. Macam-macam lah cikgu buat, sampai pergi rumah pun tak nak pergi sekolah. Maka ini yang akan berlaku lah disebabkan oleh self-esteem yang rendah. Dia rasa tak payahlah, aku ni memang dah lemah, aku ni tak pandai, aku bodoh kan, macam ayat macam tu. Aku tak nak pergi sekolah, semua orang cakap aku bodoh. Maka benda macam itulah menyebabkan masalah psikologi kalau tidak diuruskan dengan baik. Aku miskin, aku tak nak pergi sekolah, orang ejek aku kasut koyak, orang ejek aku apa-apa ni baju lusuh dan sebagainya. Maka ini tidak bagus untuk perkembangan manusia lah. Jadi kalau ada kawan-kawan ataupun awak ada benda ni, jumpalah cikgu, teks cikgu Taufik, apa yang cikgu cakap tu ada dari saya. Maka jumpalah dengan saya ataupun cikgu Aina ataupun cikgu kaunseling untuk bantu awak, untuk bantu keluar daripada isu self-esteem rendah ni. Dan yang kedua, kesan self-esteem rendah yang cikgu dapat detect dalam kalangan pelajar SMK UIG 23 adalah akan alami masalah sosial. Dia tak nak datang sekolah, tak nak belajar, tak nak masuk PDPR. Kemudian kalau orang nasihat, dia buat macam tutup telinga, dia tak nak dengar, buat-buat tak tahu je dan sebagainya. Kemudian lagak jadi hero ataupun kuat, tadilah pembuli. Kemudian dia suka asingkan diri. Ada juga dia duduk diam, dia tak nak berkawan sebab self-esteem dia rendah. Aku ni tak ada kawan, aku tak cantik, dia tak nak kawan dengan aku sebab aku tak cantik. Dia tak nak kawan dengan saya, cikgu, sebab saya ni tak pandai. Macam tu. Dan kemudian dia akan suka bersama kumpulan yang sama macam dia lah, supaya dia terima kan. Dia lemah, itu yang kita tak mahu tu. Kalau yang terlalu lemah, maka masa itulah kau ni tak payahlah pening-pening main ambil rokok, ambil vape, ambil dadah. Semuanya datang daripada penyakit self-esteem ni. Konon-kononnya dadah, konon-kononnya vape, rokok tu boleh selesaikan masalah self-esteem yang rendah. Sebenarnya pelajar-pelajar yang ambil vape, pelajar-pelajar yang ambil rokok sebenarnya ada alami masalah self-esteem yang rendah. Cumanya dia tak nak tunjuk je, tapi dia tunjuk kuat. Tapi sebenarnya self-esteem dia rendah. Kalau dia tinggi, dia tak perlu ambil bahan lain untuk nak bagi dia kuat.
cukup diri dia saja, diri you saja kuat. Tak perlu ambil rokok, tak perlu ambil vape untuk macam kononnya lelaki gagah perkasa. Tak ya. Orang isap rokok tak ada kaitan dengan gagah perkasa. Orang ambil rokok, ambil dadah tak ada kaitan dengan orang yang lemah. Malah kalau ambil dadah lagi bahaya, dia akan jadi lemah kan. Itu yang orang sepak terajang, itu yang sampai kalau dadah dah sampai dah ketagihan, itu yang sampai pakai baju pun tak pandai dan na'udzubillah min zalik sampai nak bunuh mak sendiri. Sebab dadah telah kuasai otak dia. Dia tak boleh kenal dah mak dia. Dia nampak mak dia tu dah berubah menjadi syaitan yang kononnya dia melawan syaitan. Padahal dia yang syaitan sebab ambil dadah. Semuanya bermula daripada self esteem yang rendah. Cikgu tahu mana-mana pelajar yang pelajaran dia susah nak dapat lulus, you akan alami masalah self esteem yang rendah ni. Maka kena berusaha lebih lagi. Sebab orang yang ada akademik yang tinggi, insya-Allah, cikgu tak kata semua, tapi kebanyakan mereka yang ada mata pelajaran yang akademik dia tinggi, keyakinan dia lain sikit. Self esteem dia bagus sikit. Macam Arif, dia yakin. Maksudnya ramai kawan puji Arif. Arif ni cikgu je pandai lah, cikgu pandai kan. Arif ni pandai dan sebagainya. Maka self esteem Arif semakin tinggi yang dia semakin meyakinkan. Dan dapat settlekan masalah isu-isu yang ada dalam kehidupan. Walaupun kita keluarga kita yang ada masalah, walaupun kawan ada masalah, cikgu ada masalah, tetapi sebab self esteem kita bagus, tinggi, you boleh settle down semua perkara tersebut. You boleh handle. Mungkin you insya-Allah buka sekolah ni aktiviti kurikulum dah boleh jalan dah. Jadi mungkin cikgu tu sangat busy, cikgu penasihat awak sangat busy. Maka awak sebagai pengurusi kelab, pengurusi persatuan boleh handle program tu sendiri. Jadi pengurusi awak handle aja dengan you punya team AJK. Buat je lepas ni pertemuan ni, buat cara online ke, bersemuka ke, awak tahu je nak buat program menggunakan masa kurikulum tu insya-Allah. Itu tadi orang yang self esteem yang tinggi, dia boleh settle down semua tu. Cikgu, apa ciri-ciri self esteem yang kita, bermasalah? Ini contoh. Ini adalah ayat-ayat orang yang ada isu self esteem. Pertama, I feel that I am person of worth at least on an equal plane with others. Dia kata, saya rasa saya adalah bernilai. Maksudnya baguslah. At least maksudnya bagus daripada orang lain. Maksudnya kalau dia kata setuju, strongly disagree, maksudnya bagus kan. I feel that I have a number of good quality. Dia kata cikgu saya ni ada bagus, maksudnya good quality. Okay. Ataupun all in all I am inclined to feel that I am fail. Ada masa dia rasa dia orang yang sangat gagal. Maka ni self esteem dia rendah. I am able to do things as well as most people. Dia kata, cikgu saya kalau benda yang siapa-siapa suruh buat, saya boleh buat yang terbaik. Maka self esteem ni bagus. I feel I do not have much to be proud of. Saya rasa saya tak ada benda yang nak dibanggakan. Ayah tak ada bangga pun dengan saya, ataupun saya rasa saya banggakan orang lain sebagainya. Ini orang yang self esteem rendah. I take a positive attitude toward myself. Saya suka ambil sikap yang positif tentang diri saya. Bagus kan? Ini bagus. Nombor 7, on the whole, I am satisfied with myself. Dalam banyak perkara, keseluruhannya saya puas hati dengan diri saya. Maksud self esteem dia bagus. Yang ke-8, I wish I could have more respect for myself. Dia harap dia boleh dapat hormati lagi diri sendiri kan. Dia harap, dia hope lagi kan. Dia nak. So ini orang self esteem yang rendah. Dia tak puas hatilah dengan diri dia. I certainly feel useless at times. Dia rasa useless, tak berguna pada satu masa. Ini orang self esteem yang rendah. Dan kemudian yang ke-10, at time I think that I am no good at all. Ini antara orang yang kalau dia kata yes, maksudnya dia self esteem yang rendah lah. Kalau dia di sebaliknya, maka self esteem you tinggi. Ini antara soalan-soalan ataupun item-item nak tunjuk sama ada self esteem you bagus ataupun tidak bagus. Maka kalau daripada 10 ini maksudnya 5, maksudnya ini cikgu akan ada buat lah ujian ni, you akan buat jumpa cikgu jadi kiraan dia. Kalau lebih daripada 5, insya-Allah markah maksudnya you bagus lah, self esteem tu bagus. Tapi kalau rendah, maka self esteem you sebenarnya adalah rendah yang perlu dibuat counselling.
dan betulkan balik pemikiran-pemikiran yang tak rasional tu tersebut. Daripada yang negatif kepada yang positif. Baru boleh berjaya, bolehlah hadapi SPM dan sebagainya. Okay, alright. Habis. Cukup. Tak, 1 jam je lebih kurang. Tak belum lama. Ada soalan cakap ni? Pak Jam? Tak ada. Boleh, Adam Zulfar. Boleh. Faham ya? Boleh cikgu. Alright, very good. Arif Okay, kalau tak ada, cikgu nak bagi mana link tu. Pendaftaran. Nanti cikgu akan bagi all untuk sebagai bukti markah PAJ SA. Ya, maksudnya you kena simpan lah, cikgu tak simpan ni. Okay, siapa ni? Eldania, keyakinan diri. Self confident tu kena bersangka baik ya antara benda elemen-elemen dalam self esteem. Okey, isi Google Form ni untuk pendaftaran next je lah. So, ingat tarikh-tarikh ni you kena ingat dah. Dia kena next time kalau setiap kali event, peristiwa program dengan cikgu, kalau boleh ada buku catatan lah, sebaiknya ada buku catatan. Dah tiba masanya untuk you belajar untuk buat diary. Jadi kalau ada kelas pun you ada buku conteng. Buku conteng tu bukan nak menconteng lah. Buku tu ada buku catatan. Setiap ilmu ataupun setiap yang cikgu kelas bagi tahu, cikgu subjek bagi nasihat, mungkin ada pengetua, mungkin ada ceramah, Ustaz Maulid Rasul ke, bulan puasa ke, you catat. Dan cikgu bagi ni pun you catat. Mudah-mudahan dengan catatan itu menyebabkan you semakin kuatlah serang. Ini program pertama. InsyaAllah cikgu cuba buat untuk setiap minggu lah malam. Setiap malam lah cikgu rasa. Cikgu tak nak ganggu waktu program you pada waktu pagi. Supaya you fokus saja kepada akademik. Kecuali program-program yang disuruh oleh pihak sekolah lah ataupun pihak pengetua. Tapi cikgu lebih selesa untuk macam ni lah, kita santai-santai je. Sebenarnya malam ni cikgu malam testing je. Testing pun dapat 19 orang. Okey lah tu kan. Kalau boleh promote kawan-kawan yang lain untuk join sekali lah untuk program-program yang akan datang. Dengar je. Kadang-kadang memang penat mendengar celoteh, dengar ceramah, memang penat. Dalam hidup ni memang penat. Tapi itulah bekalan-bekalan yang you akan dapat pada masa hadapan. Next week cikgu, kalau boleh cikgu nak pegang form 5, cikgu nak cerita pasal SPM. Kena tahu SPM tu apa, lepas SPM nak belajar apa, nak sambung belajar dan sebagainya. Mana-mana yang form 1, form 4 yang nak join sekali pun boleh, tak ada masalah. Cikgu open aja sebab online ni dia tak ada limit. Dan tak pernah ramai pun, tak pernah capai maksimum pun kan. Biasanya macam ni lah 20 orang, 30 orang kan. Paling ramai pernah dulu berdebat pun 150 orang. Itu pun banyak pelajar luar lah insyaAllah. Okay, alright. Kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan, kalau macam segan apa semua, boleh text nombor cikgu lah secara personal insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa isi form. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, alright. Terima kasih cikgu. Okey, sama.
Maryam, Maryam, Maryam.
Hantu. Mancing hantu. Hantu tak ada habis.